Jumaat pertama saya, katakan agaknya saya masuk Islam Isnin ke Selasa, Rabu, Khamis, saya tak ingat. Tapi yang pastinya Jumaat pertama, ada satu insiden berlaku. Jumaat pertama tu saya tahu orang Islam wajib solat Jumaat. Sebab saya selalu tengok kawan-kawan saya pergi solat Jumaat. Saya kata mesti pergi solat Jumaat. Wah, hari ni hari Jumaat, kita nak solat Jumaat. Saya pun mandi, siap-siap apa semua ni. Dah pakai baju Melayu, dah pakai kain plekat, dah sarung kopiah. Saya pun cakap, bersedia nak pergi solat Jumaat. Mak angkat saya tanya, Farid nak pergi mana? Tapi mak angkat saya panggil saya Mat. Muhammad kan dia panggil Mat lah. Orang kampung kan panggil Mat. Mat nak pergi mana? Mat nak pergi solat Jumaat lah mak. Kata, solat Jumaat? Ikut abah? Ya mak, ikut abah pergi solat Jumaat. Mak rasa tak payah kot. Kenapa mak? Kau baru masuk Islam minggu ni. Kalau kau pergi solat Jumaat, nanti habis satu kampung tahu, keluarga kau tu nanti habis kau dikerjakan oleh adik-beradik kau. Apa kata minggu ni kau tangguh dulu tak payah solat Jumaat. Tak payah pergi. Untuk mengelakkan mudarat lah satu benda yang tak baik. Saya ikut nasihat lah mak angkat kata gitu. Saya pun okeylah, saya setuju. Saya pun kata okeylah tak pergi solat Jumaat lah. Walaupun hati ni rasa macam berat untuk tak pergi kan. Duduk di rumah, mak kata Farid apa ni nanti mat solat Jumaat, solat Zuhur sajalah, tapi solat Zuhur ni kena tunggu abang kau balik solat Jumaat dulu. Itu dia punya mazhab lamalah. Maksud kena balik solat Jumaat baru boleh solat Zuhur. Saya pun duduk macam ni lah sofa, saya duduk. Dalam duduk tu rasa mengantuk. Saya pun tertidur. Dalam tidur tu datang seorang lelaki tua, serba putih pakaian dia, di tangan dia ada rotan. Dia rotan saya tak tahu berapa kali dia rotan. Dalam tidur tu dia rotan, menggelupur saya dalam rotan tu. Jangankan dalam tidur tu saya menggelupur, dekat atas cushion pun saya menggelupur. Sampai mak saya kata, kau dia kenapa? Mengigau. Saya kata, saya terjaga. Berpeluh badan. Sebab di rotan dalam mimpi. Berpeluh. Saya bangun, saya terfikir, ya Allah, mungkin ini kot balasan orang tak pergi solat Jumaat. Tak pergi solat Jumaat, terus dapat punishment kan, kena rasa macam kena rotan. Tapi ramai sekarang ni kita tak pergi solat Jumaat tak ada siapa pun kan. Tidur selama je. Itulah keadaan yang cukup mendukacitakan. Baik. Kemudian keluarga dah tahulah sebab 2 minggu, bila minggu kedua saya tak boleh tak pergi juga. Minggu kedua saya force diri saya dan saya beritahu apa nak jadilah mak, saya kena pergi juga. Satu hari nanti dia orang tahu juga, biar dia orang tahu daripada sekarang pun tak apa. Saya kena hadapi. Pergi Jumaat, satu keluarga dah tahu. Sebab satu kampung tahu, bila satu kampung tahu, keluarga mak saya itu bukanlah keluarga yang di kampung tu, keluarga India tak ramai. So mak saya ni cepatlah akan sampai berita. Sebab Pak Haji ni balik Jumaat akan lalu depan rumah mak saya kan, dia bagi tahu isteri dia orang pula datang volunteer bagi tahu mak saya kan, oh Haji you punya anak Ravi sudah masuk Islam Oh baguslah, tapi Haji tak ada marah kan? Disuruh marah. Jadi mak saya kata, ya ke? Dia tak bagi tahu saya pun. Mak saya bagi tahu abang saya lah. Sebab dalam banyak keadaan abang yang take care kami ni, keluarga ni, sebab ayah dah meninggal. So abang lah harapan. So abang tahu, bila abang tahu, habis. Kiamat kecil. Ini bukan kiamat kecil dan kiamat macam lebih kurang besar jugalah. Sebab dia orang suruh saya balik. Petang tu saya dapat mesej suruh balik. Keluarga panggil kau balik. Saya pun balik lah. Balik petang tu balik, malam tu saya kena pukul, abang saya pukul saya, suruh saya tinggalkan Islam sebab siap ada pukul ni, luka kat kepala ni ada 6 jahit ni. Dia punya marah saya masuk Islam. Tapi yang herannya, masa abang saya pukul saya, sikit pun saya tak rasa marah pada dia. Tak rasa marah. Tanya kenapa? Sebab saya tak tahu nak marah kenapa, sebab apa marah. Sebab dia marah dengan saya tu ada asas. Apa asas dia? Sebab dia sayang. Dia sayang, bila saya masuk Islam, dia fikir saya akan hilang, saya akan keluar daripada rumah, dia akan kehilangan adik. Mungkin begitulah dia punya tanggapan. Saya tak salahkan dia. Cuma berlakulah sedikit dialog. Mak saya bila tengok kepala saya luka, darah tumpah, darah keluar kan. Darah banyak mengalir daripada kepala sampai baju kat belakang pun basah. Mak saya dah tengok darah, mak saya pingsan dah. Kakak saya masukkan baju dalam beg, dia kata, sudahlah kau keluarlah, dia kata. Saya pun keluar rumah. Keluar rumah lah. Itu kali pertama saya tinggalkan family saya keluar untuk pergi mencari tempat perlindungan. Masa tu kawan-kawan saya telefon ke Jabatan Agama, dia orang bawa saya pergi ke rumah tompangan saudara baru di Seksyen 9 Shah Alam. Di situlah saya menginap untuk sementara. Ada usaha juga nak ambil balik saya untuk keluarkan saya daripada Islam. Lalu saya bagi tahu dekat Pejabat Agama Islam dekat JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, saya dihantar pergi ke Sabah, di Pusat Latihan Dakwah Keningau Sabah.